Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata almarhum Tuan Guru Haji Abdul Rahman Pondok Lubuk Tapoh dalam kitab dia Pedoman Sembahyang Berjemaah, sehinggalah perkataan beliau muka surat 20 dan sekurang-kurang soft situ, dan sekurang-kurang soft dua orang, seorang tak dipanggil soft. Sebab tu kalau siapa-siapa yang penuh soft di hadapan, maka dia nak semaya jemaah, kalau dia seorang sunat, dia tarik seorang daripada soft depan untuk bersama dengan dia, supaya barisan dia tu jadi dua orang, baru dipanggil soft. Kalau seorang tak dipanggil soft. Dia ada 5 syarat. Nak tarik orang ni ada 5 syarat. Pertama, akad takbir dulu. Kedua, syaratnya orang depan tu paling kurang 3 orang. Kalau depan tu 2 orang, kita tarik dia pula jadi seorang nyanyi. Paling kurang 3 orang. Kita tarik, kita 2 orang, dia jadi 2 orang. Lepas tu dia ada harapan mari. Kalau kita tahu dah tak akad tarik dia tak mari, maka tak ada faedah. 2 orang. Maka makruh hukum dia makmum tertunggal daripada saf sejenisnya. Makmum tertunggal daripada saf sejenis dia. Kalau perempuan tak apa, ni saf lelaki. Dia seorang makmum tino. Ni nak tarik makmum jatuh duduk sebelah dia. Oh, tak boleh. Maka makmum tino duduk seorang tu tidak jadi kau makruh. Makruh, apa maksud makruh? Luput fadilat saf. Ada kata tak boleh fadilat saf, ada kata tak boleh fadilat jemaah. Jika dapat padanya lapar, makruh makmum tertunggal daripada saf sejenisnya. Jika dapat padanya pada safnya itu lapar, bahkan masuk ia akan saf yang ada lapar itu. Tak boleh kita akad takbir seorang, kalau ada ruang boleh masuk, boleh masuk. Hak tu masalah kalau ada ruang. Kalau tak ada ruang macam saat ni, tarik orang. Maka jika menyelangi beberapa saf sekalipun, kerana taksir mereka itu dengan meninggalkan lapar itu. Ni rasa pendapat Ibnu Hajar. Contohnya, kita pergi semaya, kita tengok saf depan ada gelonggung, saf belakang tak masuk, seorang habuk tak masuk. Patut orang hok di belakang berlubang tu dia hok masuk tak masuk. Maka kita daripada luar ataupun kita daripada saf belakang dia, boleh kita jalan depan orang semaya. Asalnya tak boleh jalan depan orang semaya, hukum dia haram. Tetapi kerana nak penuhi saf,
hukum dia boleh. Kerana apa? Taksir mereka itu, cuai mereka itu daripada nak buat benda-benda sunat soft. Maka boleh kita jalan, boleh. Contohnya kita baru mari, kita tengok ada soft depan gelonggung, belakang duk penuh. Maka kita boleh jalan depan buat dia masuk soft ni. Boleh hukum dia. Kerana makruh jemaah bagi tiap-tiap mereka yang duduk di bawah soh yang ada lapar, yang ada ruai, yang ada gelonggung, hukumnya makruh habis. Soh pertama ada ruai lagi, tiba-tiba wak soh kedua dah. Tiba-tiba wak soh ketiga, penuh. Depan gelonggung, soh kedua makruh, soh ketiga makruh, soh 10 makruh belaka. Dan dengan ini diketahui akan dhaif perkataan. Mereka yang berkata tidak luput fadilat jemaah di sini kecuali kerana uzur sewaktu waktu panah. Jadi kalulah gelonggung pendapat muktamad kata luput makruh. Ada pendapat kata tak luput, tapi pendapat tu lemah. Kecuali boleh kodok kita buat sah jadi gelonggung depan tak cukup buat sah belakang dah. Boleh jika ada sebab. Contohnya ruai tu pelik, ruai tu belok ataupun ada meja ke apa. Jadi soh kita jadi betas sini, hok ni duk reyok kau ni, hok ni duk reyok kau ni. Tak apa sebab ada misalnya kawasan tu tak betul lah. Misalnya kawasan tu jenis berbatu ke apa, maka soh jadi betas ni dua, hok ni tiga, hok ni reyok kau ni, hok ni mai kau ni. Boleh, tak ada masalah apa. Sini yawi contoh, boleh soh tu gelonggung hok depan, hok belakang penuh. Misalnya hok depan tu ada sebab-sebab dia kata. Kecuali kerana uzur seperti waktu panah dengan Masjidil Haram. Masjidil Haram dulu ni panah. Ya Kaabah ni tengah, patu tepat orang tawaf. Mataf dia panggil tu, tak ada bumbung. Apabila tak ada bumbung panah situ. Jadi orang tak pergi semaya, dekat orang semaya bawah bangunan ni. Ruai kosong tu patut pergi penuh sorpai lah, dok panah. Maka bila panah dia semaya belakang ni boleh, tak ada masalah apa-apa kerana uzur dipanggil. Lah ni tempat tawaf tu sejuk dah. Ya buat teknologi, batu marmar sejuk. Alik bawah tu ada air jadi kita jerit marmar tu sejuk semacam. Tak penuh panah. Beza dengan tempat lain jerit panah marmar dia. Maka tidak makruh, yakni perbuatan orang semaya ketika waktu panah di Masjidil Haram. Depan soh tak penuh lagi, nyawak soh belakang, alik belakang ni duk bawah bumbung tu, maka hukum dia tidak makruh. Yakni dapat fadilat sempurna berjemaah. Dan tiada taksir, tak dipanggil cuai lagu tu kerana uzur. Tu salah satu contoh panah ke ada sebab-sebab tak boleh nak isi ruai hadapan Maka jika engkau tiada dapatlah bukan. Seperti bagai yang zahir pada tuhfah nihayah begitulah. Topoh pun kata lagu tu, Tuhfatul Muhtaj Ibnu Hajar pun kata lagu tu, Nihayatul Muhtaj Imam Ramli pun kata lagu tu juga. Yakni kalau ada uzur, hukum dia tidak makruh. So hadapan ada ruai, ada rongga ke apa dia. Maka jika engkau tiada dapat lapar ataupun tak boleh nak masuk ruai, ataupun ruai tu ada tapi sikit tak padan dengan tubuh kita. Tak boleh kita masuk siapa teruk orang, siapa jadi tindih-tindih. Nak dapat fadilat ni hukum dia sunat. Siapa perikat menyakiti orang sembahyang haram pula. Ni joh selajuk. Nak ambil soh depan, kau sikit punya sombak juga siapa orang sembahyang selisih lagu ni. Ni tak cerdik dah tu. Nak terkait benda sunat, siapa buat benda haram. Maka kalau kita nampak macam tak boleh nak masuk dah tu. Ruai. Lagu mana? Tidak dapat lapar pada soh. Lagu mana cara dia? Maka hendaklah engkau tarik akal seorang yang merdeka. Syarat yang pertama. Orang itu mesti merdeka. Hamba tak. Daripada soh yang 3 orang. Syarat yang kedua. Orang depan tu mesti 3 orang. Atau lebih, ikutlah 3 ke atas lah. Yang ketiga syarat dia. Yang engkau harap ke ia mengikut tarik engkau. Ada harapan dia tahu. Ni ada orang tak ikat tarik, duk kerah kejung takut batas semaya, ada juga. Tak ikat tarik, bergagah pula dia. Kita tarik dia bergagah. Tak tahu apa nak turun sendiri pun tak turun. Turun siapa sudah semaya, tak turun-turun. Pakar duduk cacah lagu tu. Nak belajar semaya jemaah ni. Kerana semaya ni ibadat. Maka
Kita kena belajar lagu mana buat ibadat dengan betul. Jangan rekod sendiri semaya. Nak semaya Jumaat bagus dah, tetapi tak belajar. Mengarutlah. Nak naik kereta, beli dah kereta, tapi tak usah belajar. Hancur lebu kereta tu. Mula-mula awak masuk gia undur dah, perih derah. Hancur lebu balik belakangnya tekai minyak. Jadi mengarut tu banyak. Tapi semaya ni tak berasa. Batal, kalau tak batal, kelik makin nasi Maggi apa tu lah. Tak ada masalah. Bukan kata orang tak orang batas semaya, orang batas semaya Jumaat ko jadi tumbuh tanduk. Dah biasa ya. Maka banyak kesilapan kadang-kadang berlaku dah. Lagi sudah takbiratul ihram. Syarat dia kena akad takbir dulu. Jangan tak akad takbir. Ni ramai pok kita tu akad takbir lagi curik dah orang semaya. Jangan curik lagu tu. Kerana apa? Kerana kalau kita tak akad takbir, kita dicah mengganggu orang semaya. Dosa perbuatan lagu ni. Kena akad takbir dulu baru kita curik. Tu baru ada masalah solat dipanggil. Curik pula tepat jangan sensitif. Nyo cokek pinggir. Nyo kerabak ditekuk, marah dia orang lagu tu kena hak jenis latah main di pinggir. Jadi serinya dah. Main kat atas tekuk pula. Nama gocoh gosok kali wim numbuk gosok. Nama Alhasil 4 syarat. 4 syarat deh. Kau apa syarat? 4 syarat deh. Alhasilnya ada 4 syarat untuk kata boleh kita tarik orang semaya hok depan tu ni. Dan makruh membuat sah sebelum penuh sah yang di atas. Makruh. Apa maksud makruh? Tak dapat fadilat Jumaat. Ada kata tak dapat fadilat sah. Nah, apa penting? Kena penuh dulu sah depan. Biar lewat lagu mana pun. Jangan gaduh nak akad takbir, jangan gaduh nak buat sah pertama, nak buat sah kedua. Dan makruh berdiri laki-laki yang seorang di kiri imam. Duduk kiri ni. Hak ni masalah kedudukan sah. Kalau makmum jatuh sama jatuh, hak ni kena sebelah kanan dia. Kalau duduk sebelah kiri, makruh. Makruh lagu mana? Tak boleh pahala semaya? Boleh. Tetapi luput fadilat berjemaah, ada kata luput fadilat saf. Sebab ia berkait dengan saf. Dan di belakangnya maya belakang tu imam. Tu imam makmum seorang duduk semaya belakang. Makruh. Kalau itina tak apa, memang lagu tu. Dan menyamakannya pada tumiknya, ni antara benda makruh lagi, semaya berjemaah sama kedudukan. Tak batal. Selagi mana tu imam makmum tak duduk depan daripada tu imam, selagi itulah semaya tu sah. Sama tak apa lagi. Cuma makruh hukum dia. Makmum dengan tu imam kedudukan dia sama, hukum dia makruh. Tapi kalau tu imam makmum duduk depan, batal semaya. Dan terjauh daripada imam pula. Saat ni dekat sangat sama. Jauh daripada imam lebih daripada 3 hasta. Tumik makmum dengan tumik tu imam ukur so 2, 3. Sama dia sedah dengan kapek tu. Kalau ayah sing dulu Allah cermat sungguh dia. Kalau semaya Jumaat ya ukur. Jangan dia tinggi sikit. Ni sejadah metai-metai lah sejadah besar tu imam ruai besar. Mihrab tu besar, nyawak kapek besar aku tu imam duduk jauh. Maka makruh. Lama mana dah semaya lagu ni? 25 tahun dah. Saja semaya. Buat apa? Orang jahil pergi masjid. Tu imam pun tak berasa, tak tahu gapo. Tu makruh hukum dia. Jauh daripada tu imam lebih daripada 3 hasta. Makruh ni meluputkan fadilat dia. Bukan kata makruh saja-saja, tak makruh luput fadilat jemaah ataupun jemaah dapat fadilat sah. Sebab tu orang-orang salah dulu kalau dia buat mihrab tengok. Mihrab sikit lah timbul. Sekadar separuh daripada tubuh. Kalau kita sujud, separuh tubuh. Supaya tak segi jauh. Tu pandai pokok dia. Jadah mesti rapat. Ni ruai mihrab, mimbar. Oh mihrab bukan main. No, sebutir bilik pula. Macam-macam. Ada tu satu masjid, anak tak cari tu imam, tak jumpa. Tak tahu duk mana tu imam. Duk dalam bilik seorang, tak tahu makan Maggi pun tak tahu. Allahu Akbar saja bunyi. Wasuwah lah. Dia duk buat apa dia ngatuk bila. Pemain haji, tak tahu dalam tu. Berapa bunyi Allahu Akbar. Makmum tu kat ramai-ramai. Allahu Akbar. Tak tahu alif jatuh. Hok berat lagi masjid dia tutup, lepas tu dia pasal skrin pula. Hak semaya belakang tu dengan skrin belakang. Allahu Akbar Allah. Tak nampak. You tutup. Gelak gelemak.
Macam dewa lagu tu masjid. Allah, pelik-pelik sungguh. 3 hasta. Dan sunat bahawa tiada lebih daripada 3 hasta antara imam dan soh awal. Sunat lagu tu. Kalau lebih, makruh. Dan antara tiap-tiap soh di belakangnya. Okey. Antara soh pertama dengan soh kedua, kena 3 hasta. Berapa 3 hasta? Standard kapek lah ni. Kapek masjid dia ada waktu ada. Jalan tu 3 hasta tu. 3 hasta tu standard tu. Maka setiap soh tu jalan tu. Jangan lebih. Jangan selesai garisnya. Duk garisnya selepas tak boleh. Dan sunat berdiri di belakang imam segala laki-laki. Ni kedudukan soh secara umum. Siapa dia kau yang paling berhak lepas pada tu imam? Lelaki dewasa. Kemudian jika sempurna soh mereka itu kanak-kanak. Kanak-kanak lelaki dah. Budak-budak lelaki. Orang dewasa, hak balik dah. Budak-budak. Kemudian perempuan. Baru lepas dah tu perempuan. Ada kata tak? Budak-budak perempuan kecil dulu. Lepas tu, barulah perempuan dewasa. Seafdal soh bagi lelaki adalah di hadapan. Seafdal soh bagi perempuan adalah di belakang. Apa berlaku lagu tu? Kerana di dalam masjid Nabi tak ada sita. Tak ada sita masjid. Tak ada. Mewah benar ni Jamila ni ada sita. Sahabat-sahabat dulu pakai kain tuala ya semaya. Kecil ya kain. Tak nak rokok, nak sujud, pergi. Takut terakak, terbatas semaya. Pergi di lutut dia tu. Tu sahabat dulu susah. Sebab tu Nabi marah kalau pakai-pakai berlebih-lebihan. Lebih daripada tumik, lebih pada buku lali. Nabi kata, nerakalah bagi orang yang menghulurkan kain dia lebih daripada. Sebab orang lain nak cari kain payah zaman tu. Tiba-tiba kita nak tunjuk kemewahan kita. Maka sita tak ada masjid Nabi. Orang tino semaya lagu mana? Dia tebing dengan budak-budak. Orang jatuh semaya tebing dengan budak-budak jatuh. Tebing dengan budak-budak tino, hak tino belakang. Lepas pada wisalah, Nabi kata jangan bangun. Jangan bangun. Orang jatuh jangan bangun. Jangan gaduh nak pergi stay Wahabi. Jangan. Duduk dulu. Baca wirid, baca zikir. Tujuan apa baca wirid, baca zikir? Nak suruh orang tina kelik dulu. Kelik, jangan duk jadi gelewak. Biar kelik dulu sesek tina ke apa? Baru sudah. Dan Nabi pesan kepada orang tina, tanya kat kepala, jangan cepat pada orang jatuh. Tanya rokok. Ataupun tanya sujud. Biar orang jatuh dulu bangun, baru orang tina bangun. Sebab apa? Sahabat dulu pakai kain selah. Kain tuala. Kain nipis. Maka ketika sujud ke, nampaklah angry bird batu dia tu nampak. Maka tak si orang tina akak kepala nampak. Maka Rasulullah kata biar orang jatuh bangun dulu, baru orang tina akak kepala. Kerana kain lagu tu. Tu cara-cara semaya jamil dulu. Lah ni nak bangun, nak tidur pun tak apa sebab ada sita katanya ulama. Ada kata tak masih kekal ke hukum lagu tu sekalipun elak dan sebab dia tak ada dah. Sahabat dulu sebab lagu tu. Mereka kanak kemudian perempuan. Dan apabila hadir kanak-kanak, ni masalah lain. Mari kanak-kanak laki-laki dah. Bukan kanak-kanak perempuan, kanak-kanak laki-laki. Yang mendahulu mereka itu kepada soh awal. Kemudian hadir segala yang balik, maka tiada dihundur akan kanak-kanak itu daripada soh awal. Kerana kanak-kanak itu, kanak-kanak lelaki itu terlebih sebenar berhak dengan dia dengan soh awal pada ketika itu. Masalah dia lagu ni. Soh laki-laki ada ruang kosong. Tiba-tiba mari budak penuh soh tu deh. Budak laki-laki. Budak laki-laki soh dia lepas pada soh budak orang lelaki dewasa. Tapi mungkin ada ruang kosong dia pergi semaya situ. Dia pergi semaya penuh ruang soh. Maka mari pula orang jatuh dewasa hok balik. Ada hak kalau dia nak turun budak tu nak duduk di soh pertama. Kan soh dia kan. Ni soh budak kedua patutnya. Ada hak tak? Tak ada hak. Sebab dia sejenis belaka, lelaki belaka. Tetapi kalau bukan jenis perempuan contohnya. Dia tengok ruang lelaki kosong dia pergi semaya. Benda ni jarang buat di masjid lagu tu dah. Berat benar. Biasa adik-beradik. Contohnya semaya adik-beradik. Setuh tak atas semaya. Takut kita semaya mana?
Kita semaya sebelah kakak kita, boleh tak? Boleh. Sentuh tangan dia, batal tak? Batal tak semaya? Tak batal semaya kita. Contohnya kakak kita pergi luar. Luar situ nampak ada kosong, dia pergi duduk. Maka mari abang kita, boleh dia tarik. Sebab apa? Berlainan jenis. Dia boleh masuk, boleh. Tapi kalau adik-adik jatuh, tak boleh dah. Kerana satu jenis kanak-kanak dengan segala laki-laki itu, tu elak dan sebab dia, bapa tak boleh dia tarik. Dan memberi faham oleh elak ini. Elak ni sebab dia. Kita faham daripada sebab ni, sebab apa? Sebab kata kanak-kanak itu satu jenis dengan laki-laki, bahawasanya perempuan-perempuan sekiranya mendahulu mereka itu perempuan bagi soh awal, kemudian hadir lain daripada mereka itu perempuan yakni laki-laki, kenalah takhir ke mereka itu perempuan. Boleh tarik. Pelewak ke dia, tolak belakang, kita masuk. Kerana ketiadaan sejenis mereka itu, bukan sejenis laki dan perempuan. Dan telah berkata Sayyidina Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad dalam kitab Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah. Kitab dia nah. Antara kumpulan-kumpulan koleksi 10 butir kitab Imam Haddad. Bermakna ni Imam Haddad tu. Dan setengah daripada sunat-sunat yang dihampa yakni yang ditinggal. Artinya sunat-sunat yang orang tak cara dah lah ni. Dilalaikan daripadanya, apa dia sunat apa dah? Membetulkan sah. Betul sah. Lagu mana nak betul sah? Tengok tumit kaki kena sama dalam mazhab Syafi'i. Hanafi betul jari kaki. Sebab tu sah jadi gitu. Kena jari panjang gak, hok tu jari sari sebelah. Oh ni saya ni nak betul jari kaki depan ni kan. Nyanyo saya 7. Mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i tak sama ke tumit. Yang betul ke sah. Sah sunat bagi tu imam sebut sah. Saf sufufakum. Safu sufufakum. Fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis shalah. Saf ke barisan kamu, saf kamu sesungguhnya membetulkan sah daripada kesempurnaan sembahyang. Tok imam sunat sebut. Kalau tok imam malas sebut, apa malas sebut? Tak masuk gaji, malas sebut. Nama tak mari tak orang tak payah gaji. Ngepek tok imam tu malas sebut. Maka sunat tok bila sebut. Tok bila pun malas juga, tak masuk gaji tahun ni. Sunat siapa-siapa dia sebut lagu tu. Betul sah, rapat sah. Mudah-mudahan Tuhan rahmat pada kita, boleh berlaku. Membetulkan sah dan merapat kepadanya, bukan betul saja, kena rapat. Semaya kena rapat. Lainlah kalau ada penyakit kau gapo kau, tu bab lain. Kalau tak ada masalah, sunat rapat ke sah. Rapat setara mana? Rapat bahu. Bahu sama bahu. Ni buku lali tak payah rapat. Sebab kaki paling luah boleh jakoh dalam mazhab kita sejekah. Jarak di antara dua kaki sejekah. Ni maya gini. Nama supaya nak main bola cak kaduk. Nama bola kaduk. Nama duk main lagu tu kekeng. Berat lagi nya jirit kaki kita tak siwi lari pula. Ya perapat kaki kita buat lari. Kita buat lari sekali dia jirit tak siwi lari. Nama ambil bidah kaki dia pula. Macam-macam orang jahil buat kerja Hukum dia haram mengganggu orang semaya. Duk epek kaki. Ya tepuh bahu saja dalam mazhab kita. Kaki tak payah perapat sebab hak tu paling rapat, paling panjang sekali wahai. Paling rapat kaki di antara dua kaki 4 jari. Tak 4 jari hangge sekat ni. Tu jari. Kedudukan kaki. Merapat kepadanya pada saf. Dan sungguhnya adalah Nabi SAW memerintah mengerjakan ia akan membuat demikian pekerjaan dengan sendirinya. Dia sendiri buat dan dia suruh. Betul sah, rapat sah, Nabi sendiri sebut. Dan melobor atasnya. Nabi royak kelebihan sungguh-sungguh. Melobor ni bersungguh-sungguh.
Dan menyuruh dengan dia, suruh. Nabi sebut kelebihan rapat sah, Nabi sebut lagu ni. Nabi kata jangan biar ke ruang kosong di antara saf. Kerana apa? Kerana setan akan masuk di dalam celah-celah saf dengan rupa seekor kambing hitam. Rupa kambing hitam duk celah tu. Maka apabila kamu renggai sah, katanya Nabi, Tuhan akan renggai ke hati kamu. Waktu semaya, semakin renggai, semakin rebel, tak kau baik. Kalau rapat ni, jadi baik. Orang kalau balas, dia tak boleh duduk sebelah. Mana boleh sebelah. Maka cara nak suruh dia hilang perasaan marah kepada seorang, duduk berapat dengan tubuh dia. Salah kalau boleh. Orang yang nak marah ni, tak boleh nak salah pun tak boleh. Dan berkata ia, hendaklah kamu betul kesah, katanya Nabi, betul kesah sah kamu. Dan berkata ia Nabi, bahawasanya aku sungguhnya aku lihat akan setan-setan masuk ia pada celah-celah sah, yakni lapai-lapai, yakni ruai-ruai yang ada pada sah. Aku tengok setan duk celah tu masuk. Maka disunat-sunat mendepek kepala bahu. Berdepek kepala bahu ni. Tepuh kepala bahu. Jangan duduk enggan. Ni metal-metal lah baru klik haji. Baru beli sejadah daripada Mekah, Arab Saudi, Al-Wahabi. Maka beli tu gak sejadah apa, sejadah Leban ni. Orang nak jerit sejadah dia keling ini. Nampak hajah tu ke? Haji tengok marah. Lebih-lebih lagi orang Tino, poyu belakang. Apa sejadah besar-besar baru klik ke Mekah, pokcik tu jerit dia tengok gini. Dolah pokcik kaki tak basuh. Jerit sejadah hamba baru klik Mekah. Ahli surga dah hamba ni, mokcik tahu kat mana. Bahasa haji jahil dia panggil. Tak erti apa. Duk ikut kat Saudi. Orang ikut Nabi Muhammad duk ikut kat Saudi. Saudi pakai iga, awak klik pakai iga juga. Tu imam pakai iga. Nama pok tolu juga tu imam ni. Baju tidur orang Arabnya belik jadi tu imam, hok pakai sekerak lagu ni. Arab wak tidur ni hok pakai jadi tu imam. La haula wala quwata. Arab tengok geli serah la haula wala. Kalau kita semaya pakai baju tidur lagu mana? Pelik sungguh Depek kepala baru lagu tu. Sebab itulah sejadah kalau nak beli, kalau nak bawa pergi masjid, tak sodok koyak warak tak sejadah atas ni lah. Cari ada sejadah ia tak lebar sangat, dia padan dengan ruai kita. Ada ke sejadah jenis sejadah tak besar sangat. Beli hak tu. Ni beli sengeling hak besar, hak tebal, hak lebar. Sengit kau itu semaya sebelah. Congik sejadah dia besar tinggi sebelah. Nyanyo ke orang nak semaya jadi tak betul, tolu sungguh. Nak semaya jemaah dak apa sejadah dia. Hak kelik rumah lah kata. Ada tu kita nak epek panah hai mocik gi jauh sikit. Kalau nak semaya geng-geng, gi semaya rumah. Nak semaya masjid ni kena ramai-ramai, kena berdepek. Ni tak si berdepek dengan orang. Tahu? Pocik tu buat tahu baju kain kano nampak betik sawo, nampak macam-macam perangai iblis tu banyak duk dalam tubuh ni. Maka sunat mendepek ke kepala bau serta sama tumik, sama ke tumik dia. Tumik tu kena sama. Maka demikian itu adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sangat dituntut mengamat-amati dengan demikian itu, bersungguh-sungguh. Dan menyuruh dengan dia imam-imam sembahyang. Orang pertama kena suruh imam. Sah, betul sah, rapat sah. Tengok, ada ruang kosong. Gelonggo tu, masuk. Kena ayak lagu tu. Dan mereka itu terlebih aula, mereka itu imam, terlebih aula dengan dia dengan menyuruh untuk penuh kisah. Tu imam mula-mula. Jangan pandai-pandai, kita ni tok bila satu perangai. Atas masjid wak kerja jahil. Tok bela jahil, tok imam jahil, tok siok jahil, AJK masjid, pengerusi jahil, nazir jahil. Semua duduk urus masjid, kubah hanya habis ikut perasaan dia, yang nampak. Kadang-kadang masjid jadi macam kedai kopi, jadi macam syarikat, macam-macam pelik sungguh kata. Apabila lagu tu imam kena sebut sah. Jangan pandai-pandai. Tu imam baru naik atas jadah. Tok bila sah. Ambil tapas putih tok bila lagu tu. Nak jadi tok bila sangat tok si mengaji, pak kejahaya, pak tua duk bawa lagu tu. Siapa bila nak meningkat kita dengan Tuhan? Yang lama dah jadi tok bila. Lama dah duk kata sah.
Dah jahil dah tunjuk tak ada orang tegur. Macam-macam manusia lah ni. Ya benar di pengalaman. Pengalaman lagu mana? Pengalaman yang jahil lagu tu tak dikira. Lama-lama dah jadi tak bila. Dia sebut sah tak email tak kata apa dia. Tu email pusiratul labi juga. Daripada orang lain tu email mula-mula. Kalau tu email tak tahulah, tak ingat kau ke mana. Sunat tak bila pula. Baru sah. Biar dulu peluang kau tu email. Supaya amin juga. Tu email tak ada amin, dia amin dah. Seduk tu email. Walau doling dah lah hak panjang ambil ni harakat baca cukup molek syarat sifat apa. Ya nak ambil nafas baru. Amin dah bunyi. Kawan tu baru nak menafas. Wiru kata email menafas dulu baru sebut amin. Aula dengan dia daripada orang-orang lain, daripada muslimin. Jadi tu email paling aula sekali. Kerana bahawasanya mereka itu tu email segala yang menolong atas kebajikan. Dan takut ke Tuhan. Bagaimana firman Allah Ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Artinya dan tolong oleh kamu atas kebajikan. Tolong orang, suruh orang buat kebajikan dan takut ke Tuhan. Semua benda-benda yang menyebabkan takut ke Tuhan tolong. Dan jangan kamu tolong atas dosa dan permusuhan seteru. Maka melazimkan oleh kamu dengan segera tidak lewat kepada sah awal. Sungguh. Ada orang apa tak pergi sah awal. Duduk depan tu nunjuk belakang. Siapa dia tak nunjuk? Duduk celah dia, adik-adik belakang. Semaya duduk celah dia, duduk rasa dia paling khusyuk sekali. Iblis belakang lagu tu. Nabi Muhammad ajak kata duduk depan tu tak ada orang ni, orang duduk depan tengok pada depan tu. Saya nunjuk saja duduk depan tu, poyo saja. Lepas tu demo tak poyo. Dah lah tak ikhlas. Duk belakang pula. 2 kali salah. Jadi ada orang ni tak boleh tengok. Hak nak ikut Nabi sedikit poyo selalu. Orang buat sungguh sikit gak. Koya pakai siwak. Nunjuk belakang tu. Dia dah lah tak pakai siwak. Dah lah tak ngarut belakang. Iblis duduk atas kepala belakang. Orang lah ni banyak ikut iblis. Maka dia kata jangan tidak lewat kepada sah awal. Sah yang pertama. Dan melazimkan olehmu dengan merapat ke sah-sah dan menyamakan sekadar kuasa engkau kerana bahawasanya ini jalan yang ditetapkan daripada jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa menghidupkan ia barang siapa akan jalan-jalan Rasul, artinya mengerjanya adalah ia sertanya, mengerjakan sunnah saat ni. Nescaya ia berserta Nabi di dalam syurga. Seperti bagai yang datang ia bagai saat ni. Intaha maksud perkataan nasaih. Habis perkataan Imam Haddad dalam kitab Nasaih Diniyah. Qaidatun wallahu a'lam. Soalan, tuan guru betul ke Khalifah Muawiyah tu jadi fasik? Sebab Khalifah Yazid pergi bunuh Sayyidina Husain. Kau pendapat golongan Ahbah jah gitu. Terima kasih. Apa Muawiyah pula fasik hok bunuh Yazid? Kalau Yazid bunuh Yazid lah, apa Muawiyah pula? Muawiyah ni sahabat. Sayyidina Muawiyah ini sahabat dan dia salah seorang penulis wahyu pada zaman Nabi. Bukan orang calon-calon. Maknanya kalau wahyu turun, berapa orang saja dalam lebih kurang 10 orang yang boleh tulis wahyu. Tulis ditulis, tulis di kulit. Nabi akan cuik popok dia untuk menulis wahyu yang mula-mula panah-panah lagi. Maka bukan orang calon-calon Muawiyah ni. Anak dia Yazid bin Muawiyah ini, hak ni hak balah dengan Sayyidina Husainnya. Hak ni ulama khilaf dia ni fasik ke, jadi murtad ke, gapo dia. Jadi kupu ke, gapo dia. Apa Sayyidina Muawiyah pula nya. Lagu tu. Kena betul tu. Kalau balah Yazid dengan Sayyidina Husain, maka Muawiyah apa kaitan? Muawiyah ni sahabat. Maka apabila sahabat, ingat. Apabila orang tu dapat title sahabat, kita tak boleh tengok. Jangan petika keadilan dia.
Keadilan maknanya juruh dia tak setika. Kulluhum udu. Semua sahabat itu adil. Ashabi kan nujum bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Sahabatku seperti bintang di langit. Mana-mana kamu pilih buat pedoman, maka kamu akan dapat petunjuk. Tak sudut caralah urusan sahabat. Lepas tu Sayyidina Muawiyah tak ada kaitan dengan pembunuhan Yazid. Kau masalah di Yazid dengan Sayyidina Husain ni, tak ada kaitan. Apa hukum kita terpaksa menipu untuk menjaga hati seorang? Menipu, kita sebut dah, menipu ni ada banyak ni. Ada jadi wajib, ada suara sunat, apa jadi harus. Maka ada keadaan dibolehkan untuk menjaga situasi. Boleh hukum dia. Bukan nak menyelamatkan diri. Biasa tu nak menyelamatkan diri misalnya. Dia mau curi menipu. Tak boleh Nak menyelamatkan keadaan. Keadaan siapa dia? Keadaan saya. Tak boleh. Tapi nak menyelamatkan, nak menipu kerana nak ambil hati, nak cara, nak baikkan permusuhan di antara kalau kamu kecek jujur. Misalnya tanya, demo tu ada kecek menik saya. Kita pun nak mana nak jaga hati dia. Kalau itu kecek, kita tak ada nak jaga hati dia, takut kita kecek jujur gak selok. Maka boleh lagu tu hukum dia. Mohon ustaz beri amalan supaya hilang perasaan takut memandu, takut duk sorang, takut berlaku. Nakut gapo dia? Amalan takut tak tahulah amalan gapo dia. Belajar kuat semangat. Ambil besi, bakar biar jadi merah, curuh dalam bubuh dalam air. Ambil air tu buat mandi. Biar kuat semangat. Dalam dulu-dulu hamba ada jawab dah tu. Ustaz nak tanya, kalau kita buat perkara kufu nikmat. Perkara kufu nikmat dan syirik khafi. Adakah ia membatalkan puasa? Riak lah syirik khafi ni kau. Maka membatalkan puasa? Tak, tidak batalkan puasa, hanya batal pahala puasa. Dulu saya pernah pergi mandi swimming pool dekat satu tempat. Lepas tu kat tempat tu ada makanan. Saya ingat tempat tu yang sediakan makanan tu. Lepas tu saya nampak ada keluarga lain yang punya. Tapi saya dah termakan makanan tu. Apa saya kena buat ustaz? Berat orang ni. Tak biasa pergi swimming pool sungguh kata. Makanan orang, tak ada orang cadar di swimming pool makanan peri. Soh buku KFC orang ni. Nak kata ke mana kena minta maaf dengan dia lah, minta halal lah dengan dia. Kalau dia halal, beres lah. Cuma perbuatan kita saat ni tak dosa sebab kita ingat makanan peri. Tapi berat benar kawan ni. Tengok, duk terekam kot makanan orang pula. Kita kena saling maaf memaafi sesama umat Islam. Tapi jika saya tidak memaafkan dia, adakah saya berdosa? Tidak berdosa. Orang buat khianat kita, ada hak kita nak marah. Tetapi tak maaf ke orang ni melambatkan urusan kita di akhirat. Cara mahkamah beribu tahun dia nak tunggulah. Dan memaafkan orang buat salah pada kita boleh pahala. Gitu saja. Tak dosa kita tak maaf sebab ada hak kalau orang buat khianat kita. Apa hukum mandi tempat awal seperti sungai, swimming pool, on so on. Gapo dia tak tahu yang kecek ni bahasa gapo dia ni. Maknanya mandi tempat awal tak apa, asal jaga aurat kita. Tak ada masalah hukum dia. Kalau tak jaga aurat tak boleh, hukum dia haram. Cuma makruh mandi tempat awal lagu tu. Kerana biasanya terbuka aurat. Contohnya mandi di kolej air panah. Kolej air panah ni Di air panah ni zaman dulu kalau hammam, kalau di Mesir orang telanjang berlaku mandi. Zaman dulu mandi telanjang berlaku. Buka ompa gitu. Nampak? Jadi menyebabkan tengok aurat orang mandi. Kalau kita yakin boleh bawa pada tengok aurat, hukum dia haram. Tapi standard tempat tu orang akan buka aurat. Kita tak tengok pun jadi telitah. Maka hukum dia makruh. Mendedahkan mata kita kepada tempat yang mendedahkan aurat. Hukum dia makruh. Sebab tu ulama-ulama, orang-orang yang tak lebar, tak suka pergi tempat shopping komplek,
Tempat orang bergalak. Sebab kadang-kadang nak jaga mata tu payah. Dosa, tak dosa kita pergi. Hukum dia harum, tak ada masalah gapo. Boleh kodok semaya sunat taubat tapi tak hafal doa taubat. Boleh tak baca sunat taubat, doa taubat, rojok di telefon. Boleh kodok. Taubat ni tak syarat bawa telefon. Pelik sungguh. Taubat ni kita dengan Tuhan. Guna bahasa Kelantan, kau bahasa gapo boleh berlaku. Kalau kita bahasa Arab pun dengan tidak faham tak dipanggil bertaubat. Bertaubat ini ada 3. Pertama menyesal. Kita mari perasaan menyesal. Jelah tu taubat. Kedua, kita berazam tak saya buat dah benda tu. Ketiga, berhenti selalu daripada dia buat. Kalau benda tu ada kaitan dengan hak orang, kembali ke hak orang. Astaghfirullah pun tak ayat sebut. Rasa menyesal. Allahu Rabbi menyesalnya. Oh, ya Allah ya Tuhan aku buat benda ni. Lagu tu. Saya kerja shift malam dari pukul 7 pagi 7 malam sampai 7 pagi. Jadi soalan saya nak ganti puasa ke? Dikira batal tak kalau saya balik kerja pagi terus tidur sampai pukul 9 petang disebabkan keletihan. Tak apa, hukum dia tidak batal puasa. Tapi semaya tu kena cara lah weh. Nak tidur daripada lepas pada waktu kerja subuh tu. Sedap lah demo lagu tu. Tak batal puasa dah. Sebab pukul 9 ni sebelum maghrib lagi sejam. Saya nak minta pandangan ustaz mengenai hukum seorang berkahwin untuk keluar makan bersama rakan sekerja perempuan tapi bukan berdua. Bertiga sama ada seorang lelaki saja. Orang yang dah berkahwin keluar makan bersama rakan sekerja perempuan. Tapi bukan berdua, bertiga. Sama ada seorang lelaki saja, 3 orang atau seorang perempuan. Dalam 3 orang tu boleh ke tak? Gini. Kalau kita seorang lelaki, seorang perempuan dipanggil khulwat. Hukum dia haram kerana menyebabkan membawa la taqrabu, jangan menghampiri zina. Maka perbuatan bersunyi di antara lelaki dan perempuan dipanggil khulwah. Khulwah ni hukum dia haram. Ya. Lepas tu saya tak khulwah bawa 100 orang. Tapi hak ni jatuh lain, hak ni tino, hak ni untuk bini orang juga tak boleh. Ada satu kes Majlis Agama Islam 1000 satu bilik. Tengok 10 pasangan duk buat masing-masing. Orang tanya awak khulwat. Khulwat lagu mana? Ramai ni. Tengok dia jawab. Khulwat lagu mana? Saya tak khulwat ni 10 orang ni. Geng-geng saya. Tino jatuh spasial. Apa ni lagu mana? Jadi masalah tino laki bukan masalah khulwat saja. Masalah kecek, masalah gapo dia gapo. Hak ni spasial ni, hak ni buah hak ni dok tengok hak ni. Hak ni tengok indah dia, hak ni tengok dada dia, hak ni dok tengok muka dia, hak ni dok tengok bibir dia. Kena dok kacik bibir pula depan dia. Tidak kau belanja Elio. Tidak kau belanja jatuh lagu tu. Maka saya tak khulwat depan orang ramai. Orang ramai pun duk gini. Kacik lah kawan tu nya. Maka bukan di masalah ramai 3 4 lampai ratus orang pun kalau buat kerja lagu tu tetap haram. Jadi benda-benda yang menimbulkan fitnah tak boleh nak buat. Bukan masalah khulwat saja dah. Sekarang trend orang muda baru kahwin buat video TikTok, cium isteri lepas solat, salah cium tangan, cium dahi, pipi lah dan sebagainya. Hanya nak tunjuk indahnya kahwin. Apa hukum dia? Gini hukum dia. Membuat perbuatan yang tidak senonoh yang menyebabkan orang lain naik nafsu. Pegang tangan, tarik pinggir bini kita. Bini kita tak dosa tapi buat depan orang. Menyebabkan orang lain hok tak nikah tengok belanja dia. Tak. Nampak habis basuh. Bawa beledi kawan tu. Nampak doa pegang 3 tangan lah. Benda tu bini kita tak dosa tapi buat di hadapan orang menyebabkan perbuatan. Bukan kata dengan bini kita sorang buat perbuatan gairah. Haram. Menyebabkan orang jadi belanja dia. Tengok kita. Saling baju buat lelok buka gitu. Nalih dak-dak. Sorang tu tak boleh buat perbuatan yang menyebabkan jadi gairah orang. Sama ada dengan bini kita kau kita sorang ikutlah buat TikTok sorang kau. Hukum dia tak boleh. Dengan bini lagi-lagi lah. Lepas tu buat bini buat gini pula. Kunyi tu lah. Kan awak kena? Nampak? Nalih dak-dak lah. Nampak? Jadi pelik jadi buat kerja lagu tu hukum dia haram. Jadi orang mikir kok sini. Kau orang mikir kok tak kenali. Mikir nak baca kitab dak dah. Kau tengok gitu ngagu. Soal hudud, kalau di sebuah negara itu dia dilaksanakan potong tangan pencuri, kemudian pencuri itu mati, adakah dikira membunuh? Dak. Kerak tangan lah. Mati tu nak kata guano, mati tu penyakit dia. Apa kaitan kerak tangan dengan
Kerak tangan hukumnya tak mati, biasanya tak mati. Nah. Ha. Kalau mati nak kata mana dah. Bukan kaitan. Maknanya kalau kita tak kerak tangan pun dia akan mati. Ahli sunnah jemaah kata kematian itu adalah ajal. Ajal ni tempoh dia hidup atas muka dunia. Kalau tak berlaku gapo-gapo pun dia akan mati pada waktu tu. Misalnya dia tak accident malam tu. Ada dia kena mati juga itu. Mesti akan mati. Macam ni kan ramai. Orang duk tengah jaga tubuh. Nah, jogging. Mati. Sihat walafiat mati. Oh dia mati. Kena mati. Ada orang sakit daripada muda pak tua tak mati-mati ya. Jadi mati tu bab lain, kerak tangan tu bab lain. Apa itu wirdul latih? Wirdul latih ni wirid yang dikarang oleh Imamul Haddad. Dibaca sebelum subuh, lepas subuh dengan sebelum maghrib biasa orang baca. Wirdul latih ni gabungnya daripada ayat-ayat Quran, hadis-hadis, doa-doa daripada hadis untuk keselamatan, untuk perlindungan, untuk kesejahteraan, untuk pelaris rezeki, macam-macam. Imam Haddad gabung dah dalam wirdul latih. Banyak kelebihan dia wirdul latih ni. Pok kita yang malah baca. Banyak rahsia dalam wirdul latih ni. Saya minta bantuan ustaz untuk yakinkan ibu bapa saya untuk berpegang teguh dengan ahli sunnah. Sebab ibu bapa saya macam ke arah Wahabi. Wah lagu mana nak ayat ke mana tak tahu, ibu bapa demo duk mana tak tahu. Lah ni, kalau dengar video ni jangan ikut Wahabi. Wahabi itu adalah sesat. Ayat gitu. Kalau kita bercerai dan merujuk isteri kembali pada masa iddah di luar mahkamah, adakah rujuk itu sah atau tidak sah? Gini. Masalah rujuk tak rujuk, apabila kita cerai yang boleh rujuk, maka kita rujuk hukum dia sah. Sunat kita ada ke saksi. Ingat, masalah cerai ni kalau kita ada saksi pun hukum dia sah, tapi sunat ambil saksi. Kita nak marah ketar ke bini kita, panggil saing kita. Boleh 2 orang ke gapo dia, seorang ke gapo menjadi saksi dah. Dia pun cerai bini dia. Biar ada saksi, mudah kalau berlaku gapo-gapo. Dakwa ke gapo dia ada istilah tak mengaku ke. Tak nak rojok pun kita kena royak kepada saing kita. Ajak boleh saing pejabat kita 2 orang hamba nak rojok bini hamba. Royak lagu tu. Kok saing kita dia menjadi saksi dah. Baru itu, mudah. Maka kalau dalam mahkamah, bukan luar ke mahkamah, hukum dia sah. Cuma apa istilah cerai dan rojok tak sah di luar mahkamah kerana hakim nak dengar. Sebab ramai lah ni pasangan cerai tak mengaku cerai dah. Kadang-kadang bukan cerai. Saya cerai dah. Bila cerai dah? Kata Datuk Imam, mari. Suami awak kata apa dia kat awak? Dia suruh kelik rumah. Cerai dah. Siapa dia kata kelik rumah tu cerai? Awak ni tak faham. Saya ingat cerai dah. Tu kata, mari kecek depan mahkamah biar hakim tentukan. Betul kodok lafaz yang awak guna tu cerai ke rojok kodok. Tu istilah tak sah cerai di luar mahkamah. Bukan tak sah betul, tak sah dah. Jadi dah. Cuma hakim nak dengar, nak mengesahkan. Gitu maksud dia. Saya confuse lah dengan tempat Allah. Ada setengah ustaz mengata Allah duduk di arah. Ada pula ustaz lain kata Allah tidak bertempat. Hok kata duduk atas arah tu Wahabi belako-lako. Sesak keluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Bid'ah dalalah. Nak ikut hak sesat, tafadhal. Nak minat sangat kepada dia, sebab dia suhu kau, sebab dia kecek pandai kau, sebab dia PhD kau, sebab dia pakai spek kau. Semua tu belako sesat belako. Tak usah duk ikutlah. Sekali pun orang tu bijak, kalau bijak pun sesat. Biarlah orang ni ngaji buah pohon pisau tu, tapi dia benar, ikutlah kebenaran, jangan ikut suhu. Ustaz saya nak tanya, kalau kita dah lama tinggal ke solat, jika kita automatik jadi kafir ke? Atau macam mana? Kalau dah kafir, nak taubat kena masuk Islam balik ke ustaz? Gini, masalah tinggal semaya tidak jadi kafir. Cuma dosalah perbuatan tu kena ulas semula, kena qada semula, semaya-semaya hak kita tak semaya dulu-dulu. Kerana satu waktu kalau tak semaya benda tu jadi hutang dengan Tuhan, maka hutang Tuhan lebih afdal, lebih aula dibayar berbanding dengan hutang makhluk. Tak jadi kafir kita, tetap lagi Islam kerana kita percaya Allah sebagai Tuhan kita lagi. Cuma kita malas saja buat ibadat kepada dia, maka seperti hamba yang lupa daratan. Tak dosa pula. Tak jadi kafir. Ustaz minta doa taubat dengan tahajud dan witir. Doa, ya Allah ya Tuhanku, bahagia ke hamba dunia dan akhirat. Ya Allah, hamba minta maaf denganmu ya Allah. Gitu dah lah. Tu doa menurut hati kita lah. Hamba ada doa hamba. Tak boleh lah.
hak jenazah ada doa dia, ada hajat dia. Doa ni jangan kita baca doa. Kita minta. Doa ni berdoa dengan baca doa lain. Ada orang baca doa. Gapalah baca tak tahu bukan berdoa lagu bismillah alhamdulillah baca doa bukan berdoa. Doa ni minta ya Allah ya Tuhanku hamba nak jadi alim ya Allah ya Tuhanku ampun dosa hamba. Biarlah nampak rekah tapi betul-betul kita nampak dia meminta dengan Allah. Ni Rabbana antina kawan tu duk iling gapo dia lah supaya mengaji Quran pun ada tu. Tolong sungguh berdoa gapo lagu tu. Biar hidup gak suasana bentuk rupa berdoa tu. Mohon ijazah cara nak buat solat hajat, terima kasih. Rakaat pertama baca ayat kursi. Rakaat kedua baca qul Allah tak apa dah. Ataupun baca amanah Rasul. Biasa orang buat mai hajat, rakaat pertama Fatihah, ayat kursi, kuliah. Rakaat kedua Fatihah, amanah Rasul, qul Allah. Lagu tu. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.